Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Dalam video ini, saya akan menerangkan kepada anda semua mengenai federalisme di Malaysia. Sebelum itu, saya akan menerangkan kepada anda semua apakah itu yang dimaksudkan dengan federalisme. Federalisme mempunyai maksud yang sama dengan persekutuan, di mana persekutuan menekankan keperluan perpaduan tanpa keseragaman, di mana kerajaan pusat dan negeri mempunyai kuasa dan fungsi yang tersendiri. Seperti apa yang kita dapat lihat sekarang, badan legislatif telah dipecah kepada dua bahagian, iaitu di peringkat persekutuan dan di peringkat negeri. Ciri-ciri federalisme ialah pembahagian kuasa berdasarkan perlembagaan bertulis, kuasa yang tinggi, hubungan langsung dengan rakyat, pengesahan kuasa daripada rakyat, tidak boleh mengubah hubungan itu sendiri, dan ia wujud di atas hak yang tersendiri. Seperti yang kita semua tahu, Perlembagaan Malaysia merupakan undang-undang tertinggi yang terdapat di Malaysia. Tiada siapa yang boleh lari atau dikecualikan daripada perlembagaan. Kita juga sedia maklum bahawa antara salah satu ciri federalisme ialah ia mendapat pengesahan daripada rakyat. Dalam hal ini, rakyat yang akan menentukan pihak mana yang akan mentadbir kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Sebab itulah, semasa pilihan raya umum dijalankan, kita perlu mengundi untuk ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri. Ahli Dewan Undangan Negeri adalah untuk membentuk kerajaan negeri, manakala ahli parlimen diundi adalah untuk membentuk kerajaan persekutuan. Apabila terdapat perbezaan parti memerintah negeri dan persekutuan, jadinya ini lebih mengukuhkan lagi maksud federalisme itu sendiri. Bahasa mudahnya ialah kerajaan persekutuan mentadbir Malaysia secara am, tetapi kerajaan negeri mentadbir negeri tersebut dengan lebih khusus. Oleh sebab itu, wujudnya senarai persekutuan, senarai negeri dan senarai bersama. Sekian saja daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu datang daripada kejahilan diri saya sendiri. Okey, kita sambung video seterusnya. Lalu Raja berperlembagaan. Baiklah, terlebih dahulu kita lihat kepada konsepnya. Raja berperlembagaan merupakan sebuah institusi beraja yang mengikut peruntukan Perlembagaan Malaysia. Raja berperlembagaan terdiri daripada dua institusi utama, iaitu Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu. Sebenarnya apakah kepentingan Raja berperlembagaan? Konsep ini melancarkan pentadbiran sesebuah kerajaan, melindungi hak asasi rakyat, membantu memantapkan kewibawaan institusi beraja, menjadi simbol dan keutuhan rakyat, serta menentukan rangka bentuk kerajaan. Kita lihat kepada institusi pertama dalam Raja berperlembagaan, iaitu Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong mengetuai tiga badan utama, iaitu legislatif, eksekutif dan judisiari. Senarai Yang di-Pertuan Agong di Malaysia. Ini adalah biodata Yang di-Pertuan Agong kita yang ke-16. Yang beralih kita kepada institusi kedua dalam Raja berperlembagaan, iaitu Majlis Raja-Raja Melayu. Apakah peranan Majlis Raja-Raja Melayu? Raja-Raja Melayu berperanan untuk memilih YDPA dan timbalan YDPA, menerima atau menolak adat istiadat agama Islam, menerima atau menolak undang-undang serta memikirkan polisi negara. Sekian, terima kasih. Negeri Melayu diketuai oleh seorang raja turun-temurun selaku ketua negeri dan diiringi oleh seorang menteri besar sebagai ketua kerajaan. Raja-raja Johor, Kedah, Kelantan, Pahang, Perak, Selangor dan Terengganu, mereka ini bergelar sultan, manakala ketua negeri terpilih Negeri Sembilan ialah
besar. Manakala Raja Perlis diberi gelaran sebagai Raja. Yang di-Pertuan Agong selaku kedua negara persekutuan dipilih dalam kalangan 9 raja untuk sepenggal iaitu selama 5 tahun. Bekas penempatan dan juga jajahan mahkota British iaitu Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak setiap satunya diketuai oleh Gubernur pada nama lantikan persekutuan yang di-Pertuan Negeri diiringi dengan Ketua Menteri sebagai Ketua Kerajaan Eksekutif. Kesemua 13 Ketua Negeri membentuk persidangan raja-raja tetapi hanya 9 raja yang akan menjadi yang di-Pertuan Agong. Menurut perkara 73 hingga 79 Perlembagaan Persekutuan, Badan Perundangan Negeri diberi kuasa untuk membuat undang-undang mengenai perkara-perkara seperti tanah, kerja-kerja awam, kerajaan tempatan, pertanian, perhutanan, undang-undang Islam dan juga cuti umum. Menurut artikel 80 Perlembagaan Persekutuan, eksekutif negeri pula mempunyai kuasa pentadbiran atas semua perkara yang diwakilkan oleh Badan Perundangan Negeri di bawah perlembagaan. Sultan menjalankan tanggungjawab berdasarkan kuasa budi bicara dan juga kuasa nasihat. Kuasa budi bicara Sultan termasuklah melantik Menteri Besar, memberi persetujuan membubarkan Dewan Undangan Negeri atas permintaan Menteri Besar dan seterusnya mengadakan majlis mesyuarat Raja-Raja Melayu, melantik jemaah pemangku raja, waris dan juga permaisuri. Kuasa Sultan yang terlibat dalam bidang kuasa nasihat ialah merasmikan Dewan Undangan Negeri, memperkenalkan rang undang-undang negeri dan juga mengampunkan pesalah jenayah kecil. Antara tanggungjawab yang di-Pertuan Negeri pula termasuklah melantik Ketua Menteri, memberi persetujuan membubarkan Dewan Undangan Negeri atas permintaan Ketua Menteri, bersetuju memberi darjah kebesaran negeri dan seterusnya melantik ahli mesyuarat kerajaan negeri atas nasihat Ketua Menteri dan merupakan pengurusi lembaga pengampunan dan juga merasmikan dan berucap dalam persidangan DUN, meluluskan enakmen dan juga ordinan negeri. Antara tanggungjawab yang di-Pertuan Negeri adalah termasuklah melantik Ketua Menteri, memberi persetujuan membubarkan Dewan Undangan Negeri atas permintaan Ketua Menteri, bersetuju memberi darjah kebesaran negeri, melantik ahli mesyuarat kerajaan negeri dengan nasihat Ketua Menteri dan merupakan pengerusi lembaga pengampunan. Yang di-Pertuan Negeri mempunyai beberapa had kuasa, antaranya termasuklah tidak boleh dipilih menjadi yang Pertuan Agong dan juga tidak boleh terlibat dalam perniagaan dan politik, tidak boleh terlibat dalam pemilihan yang di-Pertuan Agong dan juga tidak boleh mewarisi atau mewariskan jawatan yang dipegang. Dewan Undangan Negeri adalah untuk menggubal perundangan dan juga dasar negeri. Undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri DUN dipanggil enakmen dan berdasarkan peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan, Dewan Undangan Negeri mempunyai kuasa untuk menggubal undang-undang yang disenaraikan dalam senarai negeri dan juga senarai bersama. Peranan Dewan Undangan Negeri yang seterusnya ialah memantau institusi pemerintah iaitu jabatan dan juga agensi kerajaan negeri. Seterusnya, DUN juga berperanan sebagai pengantara dalam penyampaian suara rakyat kepada kerajaan.